Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Hadi kata tiada DNAA dalam Islam, kata beliau. Kejap. Saya kena cari. Jangan kata saya nipu pula. Okey. Baik. Hadi, tiada DNAA dalam. Presiden Hadi Awang berkata, tiada keputusan dilepas tanpa dibebaskan dalam sistem kehakiman Islam. Kenyataan itu dibuat ketika pelbagai pihak mempertikaikan keputusan AGC memohon menghentikan kes rasuah terhadap Zahid. Dalam Islam, tak ada dilepas tanpa dibebaskan. Mesti dikenakan hukuman, kata Hadi dalam perbahasan kajian separuh penggal. Bagi mendukung hujahnya, dia memetik kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang dihukum bersalah oleh hakim kerana memotong tangan seorang arkitek kerana menggunakan pelan masjid yang salah. Perkara itu menunjukkan tiada DNA dalam kehakiman. Okey. So, benda ini dipatahkan oleh Menteri Agama. Ulasan, dakwaan tiada DNAA dalam Islam boleh dipertikai. Okey, ini adalah jawapan daripada Menteri Agama dalam Malaysia kini. Jabatan Perdana Menteri Hal Agama merujuk kepada isu discharge not amounting to acquittal yang dibangkitkan oleh setengah pihak yang mengatakan ia tiada dalam Islam. Kenyataan yang dikeluarkan tersebut adalah tidak tepat. Okey. Serta boleh dipertikaikan. Undang-undang berkaitan hukum jenayah dilaksanakan di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia setakat bidang kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang bertulis. Undang-undang terdiri daripada undang-undang substantif berkaitan kesalahan dan juga prosedural berkaitan tata cara. Badan Perundingan Negeri menkuasa untuk menggubal undang-undang ini dan berkuasa hanya kepada orang Islam yang melakukan kesalahan. DNA atau dilepas tanpa dibeban merupakan konsep yang diamalkan dalam prosedur jenayah. Konsep ini menetapkan OKT dilepas buat sementara waktu atas permohonan pihak pendakwaan. OKT orang kena tuduh boleh didakwa semula atas pertuduhan berkenaan pada masa akan datang. Dalam konteks syariah, dia kata tak ada dalam Islam tadi kan? DNAA ini diperuntukkan secara nyata dalam Seksyen 103 Akta Prosedur Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang memperuntukkan pendakwa boleh berhenti daripada mendakwa selanjutnya daripada mana-mana peringkat pada mana-mana peringkat pembicaraan sebelum penghakiman. Pendakwa jika difikirkan patut memberitahu mahkamah dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu, dan sesudah itu semua prosiding terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Pelepasan sedemikian tidaklah terjumlah kepada suatu pembebasan, melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Seksyen mana tuan-tuan? Seksyen 103. Akta mana? Akta 506. Dan akta ini terdapat dalam semua enactment atau ordinan prosedur tata cara jenayah di negeri-negeri seluruh Malaysia kecuali di Kedah di mana dia bukan 103 tetapi di bawah 104. So Hadi kata tak ada dia kata. Mana ada dalam Islam? Naim jawab, tapi tak apalah. Kita baca enactment syariah Terengganu tuan-tuan. Yang lulus ketika Hadi jadi Menteri Besar. Pengurusi Biro Undang-Undang Amanah Zulkarnain Luqman menyanggah kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa tidak ada dilepas tanpa dibebaskan dalam sistem kehakiman. Zulkarnain juga merupakan pengamal undang-undang berkata DNAA berkaitan dengan aspek prosedur yang kebanyakannya diputuskan berdasarkan ijtihad. Dia juga membangkitkan Akademi Tata Cara Syariah Terengganu yang mengandungi peruntukan DNAA iaitu Seksyen 103. Yang dibacakan tadi, Seksyen 103 yang saya sebut tadi itu, pelepasan sedemikian tidaklah terjumlah kepada suatu pembebasan, melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Alahai, kena kencing rupanya. Belancun kena kencing walaupun tuan-tuan. Kisah cerita macam ni lah. Tuan-tuan, dia macam ni. Dalam Islam ni, kita kena faham. Dia ada 2 hukum besar. 3 lah. Dia ada hudud, dia ada takzir,
kemudian dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada takzir. Ini hukum jinayat. Kalau kita baca buku hukum jinayat macam saya kata tadi, saya belajar basic syariah. Saya belajar basic, saya tak mendalam dan tak praktis syariah, tapi saya belajar basic syariah. Dia ada 3 hukum jinayah. Hukum jinayah ni dia ada 3. Dia ada hudud, dia ada qisas, dan dia ada takzir. Okey, hudud ada 2 yang qat'i, kan? Qat'i iaitu mencuri dan juga qazaf, iaitu menuduh tanpa bukti. Seperti menuduh orang lain sebagai liwat, tak boleh bawa saksi, maka hendaklah disebat. Itu tak ada khilaf. Itu hukuman yang tak ada khilaf. Yang lain ada khilaf, seperti hukum rejam ada khilaf, hukum rejam lah antaranya yang ada khilaf. Hukum lain ada khilaf yang melibatkan hudud. Now, dalam hudud itu sendiri ada beberapa, dia tak banyak. Dia ada mencuri, berzina, kazaf, menuduh orang suci tadi. Ini adalah hukum yang ada dalam hudud, tak banyak, ada beberapa. Satu lagi, kisas ni bunuh balas. Okey, itu satu. Selain daripada ini, ada satu undang-undang di dalam Islam dinamakan hukum takzir. Takzir ni apa dia, tuan-tuan? Apa saja hukuman yang tidak tertakluk di bawah kisas dan juga di bawah hudud tadi. So apa saja, anything, traffic light, nak saman ke tak saman, budak-budak RXZ bawa motor standard ke motor modified, nak saman ke tidak, itu semua di bawah takzir. Boleh ke? Boleh. Adakah itu mengikut acuan dan cara Islam? Ya. Tak ada salah. Takzir itu cara Islam lah. Okay? So DNAA ni bawah mana? DNAA ni bawah takzir. Takzir ni arti kata terpulang kepada budi bicara, kehakiman ataupun kerajaan negeri itu tak menentukan apa saja. So bila dia memetik cerita Muhammad Al-Fatih tadi kena hukum sebab apa, memotong tangan bla 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 sebagainya, menunjukkan itu bukan takzir, itu maksudnya kesalahan itu telah dilakukan dan telah dibuktikan ke mahkamah. Dia tak boleh guna hujah tu untuk DNAA pun. Salah ke laut tu Haji ke laut hujah tu. Saya tak faham lah. Benda tu benda basic. Dalam Islam benda tu benda basic. Takkan benda tu pun tak tahu. Saya tak faham. Kan? Saya tak faham. Kat mana yang dia tak faham takzir tu kat mana? Benda tu benda yang paling asas. Tak, tuan-tuan? Yelah, kita boleh gelak lah. Kita kata, alah Is, benda tu benda kecil je Is. Yelah tuan-tuan, saya ni mungkin kita faham bab-bab tersebut. Tapi majoriti rakyat kita tak faham. Dia tak tahu. Jadi dia ingat, oh betul ke Islam ni tak ada benda-benda itu? Oh betul ke Islam tu tak ada begitu, tak ada begini? Oh betul ke Islam ni begitu begini? Oh betul ke Islam tu ke belakang disebabkan ini? Tak. Undang-undang Islam ni sebenarnya ke depan, tuan-tuan. Sangat ke depan. Dan kita ada undang-undang, kita dah mature dalam undang-undang jenayah kita. In fact, innocent until proven guilty, tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah, itu diambil daripada hadis. Daripada prinsip hukum Islam itu sendiri sebenarnya. Ada hadis. Islam tu dah advance. Kita ambil contoh hukum pewarisan. Bukan pewarisan, no. Trust law. Undang-undang amanah. Undang-undang amanah itu Islam advance. Surah An-Nisa dah menyebut tentang undang-undang amanah. Trust law. Kan? Trust law. So advance. Benda tu sebenarnya advance. Tetapi kat mana yang tak advance-nya? Bila ada pemikir sebegini sendiri yang tak mengadvancekan, yang mengkebelakangkan, yang menutup sebenarnya cerita berkenaan dengan undang-undang yang sebenar. Kan? Undang-undang yang sebenar. Dan saya nak bawa, tuan-tuan, inilah dia contoh wala-on yang tak faham dengan perkara ini. Bayangkan tuan-tuan mungkin faham, tapi even wala-on, a level wala-on tak faham.